Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Bersyukur pada Allah SWT. Pada video kali ini kita akan sambung pengajian bagi muka surat ke-18. Okey tuan-tuan, muka surat 18 dan 19 insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh buka kitab Al-Masani muka surat 18. Dan insya-Allah pada video kali ini kita akan belajar berkenaan dengan huruf yang hampir sama pada tulisan. Huruf yang hampir sama pada tulisan. Kita lanjut terus ke kotak pertama. Kalau tuan-tuan tengok di sini, okey. Yang awal ni yang ada kepala sad. Atas ni kepala sad. Okey, kepala sad. Huruf sad. Okey, ni huruf sad. Dia punya kepala dia ni diambil letak kat sini. Asal daripada kalimah wasal. Wasal maksudnya sambung. Okey, wasal maksudnya sambung. Jadi diletakkan tanda kepala sad ni bagi menunjukkan bahawa huruf alif yang ada kepala sad ni adalah nama dia hamzah wasal. Hamzah wasal ataupun alif wasal. Okey, alif wasal pun dia, hamzah wasal pun dia. Cuma kita huruf di Malaysia lebih mengenalinya dengan nama hamzah wasal. Dan ini adalah huruf alif. Jadi ada perbezaan daripada segi fungsi di antara hamzah wasal dan alif. Okey. Hamzah wasal ni kalau tuan-puan perhatikan, kita akan jumpa hanya di awal kalimah saja. Awal kalimah. Dan huruf hamzah wasal ni dia boleh menerima baris. Okey, boleh menerima baris atas, baris bawah, baris depan. Boleh ada baris. Cuma dalam Quran kita tak jumpalah huruf tu berbaris. Tapi bila baca, ada ketika dan keadaannya boleh berbaris. Sebagai contoh, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi pada kalimah alhamdu, bila kita nak baca, kita mulakan dengan hamzah wasal tersebut, maka hamzah wasal itu dibariskan dengan baris atas. Cuma perkongsian kali ini kita tak kongsikanlah bagaimana kaedah nak baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke. Kita tak kongsikan pada video kali ini. Kita akan kongsikan berkenaan dengan perbahasan hamzah wasal tu nanti insya-Allah pada muka surat 105 tuan-puan. Okey, pada muka surat 105 ni kita akan kongsikan nanti pembelajaran berkenaan hamzah wasal secara lebih terperinci. Dan ini adalah huruf alif. Okey, alif. Jadi alif ni dia tidak boleh berada di awal kalimah, hanya berada di tengah dan hujung kalimah sahaja. Dan alif yang dimaksudkan di sini adalah alif mad, alif hakiki. Alif yang mana ia hanya sukun sahaja. Okey, yang mana alif ni tidak berbaris, tidak bertanwin, tidak bersabdu. Dan alif ni adalah alif hakiki, iaitu alif mad yang hanya akan menerima sukun sahaja sampai bila-bila. Jadi ada perbezaan di antara hamzah wasal dan alif. Okey, daripada segi tulisannya sedikit perbezaan. Di atas huruf alif ni ada kepala sad. Yang sad, kepala sad ni menunjukkan sebagai tanda kepada huruf ini adalah alif wasal ataupun hamzah wasal.
Kotak yang kedua kita akan lihat huruf ba, ta dan sa. Huruf ba, ta dan sa. Mana ada sedikit perbezaan daripada segi titik. Okey, kalau satu titik di bawah huruf ba, dua titik di atas huruf ta dan tiga titik di atas huruf sa. Daripada segi mangkuk dia tu sama, cuma yang membezakan adalah titik. Dan sebutannya pun berbeza. Sebutan ba, ta dan sa ni sebutannya berbeza. Seterusnya, kotak ketiga huruf jim, ha dan kha. Okey, huruf jim dia ada titik kat tengah, ha tanpa titik dan kha titik di atas. Okey, di atas. Jadi yang membezakan adalah titik juga. Okey, membezakan adalah titik. Daripada segi tulisan, kalau berada di awal kalimah, tengah kalimah, hujung kalimah, semua bentuk sama. Kepala dia sama. Cuma yang membezakan dia adalah titik. So kadang-kadang kita selalu confuse pada huruf ni adalah kerana bentuk tulisannya hampir sama. Yang membezakan adalah titik sahaja. Dan seterusnya huruf dal dan zal. Okey, bentuk pun sama. Yang membezakan adalah titik. Zal ada titik satu. Dal tanpa titik. Seterusnya huruf ra dan zai. Yang membezakan juga adalah titik. Zai bertitik dan ra tanpa titik. Jadi kita bila nak mengaji ni tidak kita mesti memang wajib mengenal huruf dari segi bentuk tulisannya. Yang mana huruf ada titik, kita kena tahu nama huruf tu. Yang mana tanpa titik, kita kena tahu huruf tu tanpa titik. Okey. Seterusnya sin dan shin. Okey, sin tanpa titik, shin ada 3 titik di atas. Jadi kalau kita selusuri di zaman Nabi SAW, huruf-huruf Al-Quran ni tidak bertitik, tuan-puan. Huruf-huruf Al-Quran ni tidak bertitik. Jadi titik-titik ni melalui satu ijtihad ulama' meletakkan titik, okey, bagi memudahkan kita umat Islam untuk membaca Al-Quran dengan membezakan huruf-huruf tersebut. Kalau cuba kita bayangkan, kita jumpa huruf ba, ta dan sa tanpa titik tiga-tiga, mesti kita tak boleh nak baca. Kalau tuan-puan boleh mungkin Google, okey, di Google, tengok bentuk tulisan Al-Quran, type bentuk tulisan Al-Quran zaman Saidina Osman. Tuan-puan akan dapati tak boleh nak baca. Banyak yang tak boleh nak baca berbanding yang boleh baca. Okey. Maka bila berlakunya penyebaran Islam, maka berlakunya jugalah perluasan pembacaan Al-Quran ni berlakunya jugalah. Maka ada banyaklah kaum-kaum yang bukan kaum Arab, hatta kaum Arab pun, mereka pun tak boleh nak baca Quran dengan baik dan betul kerana permasalahan Al-Quran itu ditulis dalam keadaan yang mana huruf-hurufnya tidak bertitik, tak bertitik macam ni lah, tak ada tanda dari atas, dari bawah, dari depan, sabdu semua tak ada. Jadi kita sampai ke kita hari ini Quran dah mudah, sehingga kan kita boleh membezakan daripada sudut tanda bacaan-bacaan hukum-hukum nun mati, macam mana nun mati ada terbahagi lebih kepada 4 hukum utama. Kalau dipecahkan lagi sampai 6 hukum, kita boleh tahu ni bacaan izhar, ini bacaan idgham, ni bacaan ikhfa, ni bacaan iqlab melalui tanda yang kita pernah belajar kan. Kalau ada tanda mati tu, ada tanda mati, memang bertanda mati macam si terbalik tu, kita tahu tu bacaan izhar. Begitulah yang sampai kepada kita ni sangat dah mudah dah. Seterusnya tuan-puan, huruf sad dan dad. Okey, orang kita selalu confuse pada 4 huruf ni. Sad, dad, ta dan za. Ini memang selalu confuse. Memang selalu tukar-tukar. Kadang sebut huruf za pergi ke huruf sad. Banyak orang kita, huruf ta tu lah huruf sad, huruf dad tu lah huruf sad, huruf sad tu lah huruf sad, huruf za tu lah huruf sad. Semua pergi ke sad. Selalu macam tu. Kan? So nak kita kena ada satu rasa berusaha untuk mengenal huruf. Okey, sad, dad beza titik. Ta dan za beza titik. Okey, ta dan za beza titik. Ain dan ghain juga beza titik.
Okey, ain dan ghain juga beza titik. Huruf fa dan qaf. Fa, qaf. Fa, qaf. Mangkuk huruf fa ni macam huruf ba. Mangkuk dia ni lah, mangkuk dia ni macam huruf ba. Kalau qaf mangkuk dia macam huruf nun. Qaf mangkuk dia macam huruf nun. Tapi bila di dekat tengah-tengah kalimah, yang membezakannya adalah titik. Kalau di tengah-tengah kalimah, yang membezakan fa dan qaf adalah titik. So fa ada satu titik, qaf ada dua titik. Cuma kalau dia bersendirian atau di awal kalimah, pun sama. Yang membezakan fa dan qaf kalau di awal kalimah, kalau ada satu kalimah, kita tengok huruf fa dan qaf yang membezakan adalah titik. Sebab kepala dia sama. Okey, kalau dia bersendirian macam ni, maka yang membezakan adalah mangkuk dia. Okey, mangkuk fa macam ba, mangkuk qaf macam nun. Kepala sama. Cuma fa ada satu titik, qaf dua titik. Hamzah dan ain. Kalau kita nak tahu, tuan nak tahu hamzah ni diambil daripada kepala ain. Okey, hamzah ni diambil daripada kepala ain. Jadi huruf sahih sebenarnya tidak ada huruf hamzah yang bersendirian ni. Okey, huruf sahih tidak ada huruf hamzah yang bersendirian asalnya lah, tetapi melalui ijtihad. Okey, ijtihad ulama, maka dikeluarkan hamzah ini jadi satu huruf yang bersendirian. Kalau kita yang lepas video kita dah kongsi bagaimana cerita tentang alif. Alif ada dua, alif hakiki, alif majazi. Alif majazi ada dua, hamzah qata' dan hamzah wasal. So disendirikan hamzah ni, hamzah ain. So kalau kita tengok di sini ain, ghain, fa dan qaf. Kita tengok ain dan ghain beza pada titik, fa dan qaf bentuk sama. Okey, dia punya kepala sama. Yang bezakan adalah titik. So bila kita nak betul-betul mengenal huruf, nak tak nak, tidak boleh tidak, maka kita kena kenal huruf. Kena tahu mana huruf yang bertitik, mana yang tidak bertitik. Huruf kaf dan lam. Okey, kaf dan lam ni tak marbutah dan hak marbutah. Okey, tak marbutah, hak marbutah. Tak simpul, hak simpul. Okey, ni tak marbutah, ni hak marbutah. Marbutah tu maksudnya yang terikat, yang diikat. Maksudnya tak yang diikat dia punya hujung dengan hujung, awal dengan hujung tu diikat. Okey, kalau ni tak maftuhah, tak yang terbuka, maka diikat ujung dengan ujung, jadilah dia huruf tak marbutah. Tak marbutah ni huruf-huruf ziyadah, huruf tambahan. Okey, dia bukan huruf asli hijaiyah. Dia tidak ada huruf asli, dia bukan termasuk huruf asli hijaiyah, tapi dia huruf ziyadah. Tapi hak simpul dia huruf asliyah. Okey, huruf asli lah, huruf asli hijaiyah. Okey, ni bersama tak marbutah dan hak simpul. Jadi kalau macam ni dia bersendirian. Bersendirian maksudnya di akhir kalimah sebelumnya alif, sebelumnya waw, sebelumnya ra, yang memang tak boleh nak bersambung penulisan ra tu dengan tak marbutah, maka dia akan tulis macam ni. Kalau macam ni dia bersambung dengan huruf sebelumnya. Contoh macam sebelumnya ba kan, ghaibah. So ba akan bersambung dengan tak marbutah, akan jadi macam ni lah tak marbutahnya. Okey, yang membezakan tak marbutah dan hak adalah simpul pula. Yang membezakan tak marbutah dan hak adalah titik. Jadi kalau kita nak mengenali huruf-huruf hijaiyah ni daripada segi tulisan, maka kita kena kuasai titik-titik pada huruf tersebut. Okey, bagaimana huruf ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta tiga titik di atas, jim satu titik di tengah, kha satu titik di atas, ha tanpa titik, dal dan zal membezakan adalah titik pada zal, ra dan zai bertitik, ra tak bertitik, sin dan shin bertitik tiga di atas, sin tanpa titik, sad dan dad bertitik satu, sad tanpa titik, ta dan za, ta tak ada titik, za ada satu titik, ain dan ghain, ain tanpa titik, ghain ada satu titik, fa dan qaf, fa satu titik, qaf dua titik, hamzah dan ain yang membezakan ain ada ekor, hamzah tak ada. Okey, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, tak marbutah, hak simpul. Tak simpul, hak simpul. Tak simpul, hak simpul. Okey, selesai untuk sesi bahagian huruf yang hampir sama pada tulisan ni.
So saya tak ada satu kaedah khusus bagaimana nak membantu para ilmuwan, membantu para penuntut ilmu bagaimana nak mengenali huruf-huruf ni lah. Ada orang dia letak sin dengan simbol sikat, ada orang dia letak sad dengan simbol sotong, ada orang macam tu. Okey, saya tak ada inovasi seperti itu, insya-Allah. So seterusnya kita pergi ke huruf yang hampir sama pada sebutan. Ni penting tuan-tuan. Okey. Huruf ni tulisan dia beza tapi sebutannya hampir sama. Ni penting. Sebab bila baca Quran dia berkaitan dengan huruf. Bila berkaitan dengan huruf dia berkaitan dengan suara. Okey. Sebab huruf itu maksud dia adalah suara. Suara yang dikeluarkan daripada makhraj huruf. Jadi bila berkaitan dengan suara, maka salah suara, salahlah huruf. Okey, salah suara, salahlah huruf. Bila salah suara, salah huruf, maka boleh jadi hilang makna asal ataupun tertukar makna. Okey, bila jadi tertukar makna, maka jadi bacaan tu tak betul. Maka adalah hukum-hukum. Kalau dalam tajwid ni ada satu bab namanya al-lahnu. Maka bila ada al-lahnu tu maksudnya kesalahan. Bila berkaitan dengan kesalahan, maka adalah hukum-hukum yang dikeluarkan oleh ulama. Dan bila melibatkan kesalahan ni, ia melibatkan suatu perkara yang perlu kita perbaiki, perlu kita pelajari untuk kita menghilangkan, hilangkan kesalahan. Sebab tajwid ni, bila cerita pasal tajwid, maka hadaf, tujuan, gharad, tujuan daripada mempelajari tajwid adalah untuk memelihara lidah, memelihara lisan daripada melakukan kesalahan ketika baca Quran. Baik tuan-tuan, kita pergi ke kotak pertama ni, huruf ta dan ta. Okey. Ta, ta, ti, ti, tu, tu, at, at. Okey. Kena kuasai tu. Okey, kuasai huruf ta, sebutan dia, macam mana tipis dia. Okey. Huruf ta macam mana tebal dia, macam mana huruf ta bila sukun dia tidak ada terpantul suara. Okey, dia ada angin sedikit, at. Gitu. Itu saya kuatkan tu. Nak bagi nampak at. Okey. Kalau ta dia sukun, alta, tebal. Alta. Itu tak boleh pantul dengan alta. Tak boleh. Okey, huruf tha, sin dan sad. Tha, sa, sa. Si, si, si. Su, su, su. Okey. Ketiga huruf ni kalau kita perhaluskan, kita akan nampak perbezaan. Tapi kalau kita tak dapat nak bezakan tiga huruf ni, itu masalah besar. Okey, sebab huruf tha ni bila tak keluarkan lidah sikit akan jadi huruf sin. Huruf sin bila tertebalkan sikit akan jadi huruf sa. Itu contoh, yasturun, yasturun. Itu sepatutnya sin tu, yasturun. Ya bertemu dengan sin sukun. Yes. Bila kita tertebalkan sikit, yasturun, jadi huruf ta. Jadi huruf sa. Perhalusikan. Si, si, si. Okey, su, su, su. Nampak? Okey, as. Huruf sa dia tak ada tu. Suara-suara siulan tu tak ada. Okey, as, as, als. Okay, tebal. Als. Beza. Ha dan ha. Okey, ha tengah kerongkong, ha di hujung, di pangkal kerongkong. Tu suara ha. Suara huruf ha. Huruf ha ni suara yang berserta angin. Huruf ha pun sama berserta angin. Cuma bunyi suara tu beza. Okey. Ha, ha, hi, hi, hu, hu, beza. So ni ha dan kha. Ha dan kha. Okey. Ha, kha. Hi, khi. Hu, khu. Okey. Jangan sampai huruf ha tersebut huruf kha. Tak mau, okey? Ataupun campur ha dengan kha. Jangan campur ha dengan kha. Mula
Atau pergi ke tak maulah. Okey. Kha dan ghain. Okey. Kha dan ghain. Kha, ra. Okey. Khi, ri. Khu, ru. Akh, ar. Okey. Ar. Begitu. Akh, ar. Okey, beza. Okey. Ad, ad. Okey, ni dal, ni dad. Da, da. Di, di. Du, du. Makhraj beza. Dal hujung lidah, dad sisi lidah. Okey. Dal tipis, dad tebal. Kalau dal dia ada qalqalah. Ad. Kalau dad dia tak ada qalqalah, dia ada rakhawah. Okey, qalqalah tu mantul, rakhawah tu terlepas suara. Al, gitu. Dia ada selepas suara. Tak boleh pantul huruf dad sebab huruf dad bukan bersifat qalqalah. Zal, zai dan dha. Okey. Za, za, dha. Zi, zi, zi. Zu, zu, zu. Az, az, al. Okey, tipis tebal. Hamzah dan ain. A, i, u, au. Sekali, au. Ini payah. Saya memang sampai sekarang pun payah nak sebut. Patutnya ain ni kita keluar dengan relax je. Tapi bila kena ain ni adalah huruf yang kita payah nak sebut, maka kita terlalu tekan. Tak boleh sebenarnya. Okay. Ta. Okay, ain dia ada ikut suara sikit. Seterusnya tuan-puan, huruf dad. Dad dan huruf dha. Da, dha. Di, zi. Du, zu. Dua-dua tebal. Al. Okey. Qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Qaf tebal. Ada qalqalah. Qa, ka, qi, ki, qu, ku, alqa, ak. Okey. Kaf dah ada angin. Yang susah nak bezakan qaf dan kaf ni adalah pada baris bawah. Qi, ki. Qi, ki. Di dalam lagi. Tekan dekat bahagian anak tekak. Ni dekat langit lembut. Qu, ku. Okey. Qu, ku. Okey, ni tipis. Seterusnya sa, sya. Si, shi. Su, shu. As, ash. Huruf sin ni kalau dengan shin ni, huruf sin dan shin ni kalau betul makhraj kita tak masalah. Masalahnya bila kita sebut sin pergi ke makhraj huruf tha. Ataupun pergi ke makhraj huruf shin. Tu jadi tak betul. Huruf shin pergi ke makhraj huruf sin tak betul. Ni kalau betul makhraj senang. Sin ujung lidah lekat ke tekan ataupun temukan ke bahagian pangkal gigi kacip bawah. Belakang gigi kacip bawah tu. Okey, letak kat situ. Shin tengah lidah ni. Okey, as, ash. Hamzah dan ha. A, ha. I, hi. U, hu. Ta, tah. Okey. Kena perhatikan huruf hamzah ni dia tak boleh ada ekor suara. Tak mau. Okey, tak mau. Dia kena tekan kuat pangkal kerongkong. Tak. Gitu. Okey. So, tidak boleh tidak. Bila nak mengaji dengan baik dan tepat dan sempurna, maka kita kena pelajari sebutan huruf. Sebutan huruf tu yang dimaksudkan di sini, sebutan huruf yang dimaksudkan di sini adalah sebutan jisim huruf tu. Jisim huruf tu. Bukan sebutan huruf baris atas. Sebutan huruf baris atas tu dia ada sebutan huruf dan baris atas. Baris atas ni biasa tak ada masalah. Masalahnya adalah pada jisim huruf tu sendiri. Okey. Bila saya jisim huruf tu maksudnya huruf tu sendiri punya sebutan. Macam contoh ha kan. Macam mana sebutan jisim huruf ha tu? Tu. Kalau tu jisim huruf ha tu. Okey, sebutan huruf ha kan. Tu jisim huruf ha tu sendiri tu kena betul. Dia kha kan. Tu jisim huruf kha tu. Okay, bila saya sebut kha, saya nampak kan. Mula-mula saya sebut huruf kha tu punya suara.
Lepas tu baris atas punya suara. Kha. Mula-mula saya sebut huruf kha punya suara. Tu suara huruf kha. Okey, huruf kha punya suara. Lepas tu sebut baris bawah. Khi. Khi. Nampak? Okey. Ra. Suara ra tu. Ghain tu. Kan? Ra. Ra. Jadi benda tu susah. Macam ain. Tu suara huruf ain. Okey. Jadi nak sebut tu dulu nak kena betul. Suara huruf tu nak kena betul. Bila saya kata ba baris atas, sebenarnya ada dua suara. Satu suara ba, satu baris atas. Baris atas tak akan bersuara kalau huruf tak bersuara dulu. Dan huruf boleh disuarakan tanpa baris. Macam huruf ha kan. Huruf ha sahaja. Gitu. Boleh disuarakan huruf tu tanpa baris. Kalau kita nak bariskan dia gitu. Jadi kita kena suarakan huruf tu dulu. Jadi suara huruf tu sendiri, jisim tu panggil jisim huruf. Okey. Suara jisim huruf. Orang Arab panggil jisim huruf. Fi jismil huruf. An-nutqu fi jismil huruf. Suatu suara pada jisim huruf. Okey, suara yang pada jisim huruf tu sendiri nak kena tepat. Selesai muka surat 18. Alhamdulillah ada iklan suara anak. Seterusnya masuk ke muka surat 19. Bentuk-bentuk tulisan huruf hijaiyah. Jadi kita lihat ni kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Okey, kalau kita lihat semua kotak pertama berisi muka surat 19 ya tuan-tuan. Okey, semua kotak pertama berisi kecuali alif. Maksudnya kotak pertama ni mewakili huruf-huruf yang berada di awal kalimah. Kotak kedua di tengah kalimah dan kotak terakhir di hujung kalimah. Jadi kita tengok huruf alif, kotak pertama kosong sebab alif tidak boleh berada di awal kalimah. Tapi kalau letak kepala sad, maka akan adalah hamzah wasal di situ. Jadi saya nak highlight dekat muka surat 19 ni cuma pada huruf hamzah saja. Yang lain-lain tu semua tuan-puan insya-Allah boleh belajar sendiri, boleh tengok. Saya nak highlight pada hamzah wasal saja. Hamzah wasal pula pada penulisan hamzah. Ni hamzah bersendirian. Atas alif hamzah, bawah alif hamzah, atas waw hamzah, atas ya hamzah, tengah-tengah ni ya ni hamzah, bawah ya hamzah, ni waw, bawah waw hamzah, bawah ya hamzah. So hamzah ni dia paling banyak bentuk tulisan dia. Okey, ada yang bersendirian macam ni. Ada yang atas alif, bawah alif, atau waw, atas ya, tengah-tengah, atas, tengah-tengah, bawah, bawah waw dan bawah ya. So banyak. Okey, banyak dia punya. Kalau tuan-tuan tengok ni bawah ya. Okey. Ni bawah ya. Ni atas waw. Ni bawah waw. Ni tengah-tengah. Ni di antara lam dan alif tengah-tengah. Ni atas alif kecil. So bila tuan-puan nampak je macam ni, okey, nampak je macam ni, tak kiralah ada di atas ke bawah ke depan, itulah hamzah. Itulah hamzah qata' nama dia. Hamzah qata'. Hamzah yang disebut sama ada pada bacaan yang bersambung ataupun berhenti, yang ditulis dan disebut tu hamzah qata'. Okey. Jelas tuan-puan? InsyaAllah tuan-puan yang lain ni tuan-puan boleh tengok sendirilah. Okey, bentuk-bentuk tulisan ada di awal kalimah, tengah kalimah. Ada huruf yang tak ada, macam sin ada, shin dah tak ada. Jadi sin ni dengan shin sama dia punya bentuk, cuma beza titik lah. Ta ada, za tak ada. Dalam ni tak ada. Ta terus ke ain, ghain pun tak ada. Jadi kita tak masukkan semua huruf sebab ada huruf kan hampir sama pada tulisan. So huruf ta dan za sama macam ni, cuma beza letak titik lah. Okey. So selesai untuk video kali ini. InsyaAllah jumpa di video akan datang bagi muka surat 20, iaitu pada latihan bacaan huruf-huruf yang baris atas tu. Kita akan mulakan pembelajaran latihan bacaan huruf-huruf berbaris atas insyaAllah pada video akan datang. Jazakumullah khairal jazak. Minta maaf kalau ada suara anak sebab saya buat rekod ni di rumah. Minta maaf juga ada salah silap daripada saya. Kalau ada soalan boleh tulis di ruang komen insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.